Ekonomi gelap dikenali sebagai pasaran gelap atau ekonomi bayangan, merangkumi segala aktiviti ekonomi yang tidak sah menurut undang-undang. Aktiviti ini termasuklah aktiviti perniagaan tidak sah. Contohnya, penjualan dadah, judi, pelacuran, penyelundupan dan penipuan. Ekonomi gelap sering dikaitkan dengan sindiket jenayah dan amalan rasuah. Di Malaysia, saiz ekonomi gelap dianggarkan sekitar 21% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK negara, iaitu sekitar 300 bilion setahun. Jumlah ini termasuk hasil aktiviti ekonomi yang tersembunyi dan jenayah terancang yang sukar dikesan. Cabaran utama dalam menangani ekonomi gelap adalah kesukaran untuk mengetahui saiz sebenar ekonomi gelap dan kekangan penguatkuasaan untuk menangani sindiket jenayah dan amalan rasuah. Oleh itu, tanggungjawab ini wajar dipikul oleh pihak berkuasa seperti PDRM, SPRM, Kastam dan PBT melalui penguatkuasaan undang-undang secara tegas dan berani. Penyalahgunaan dadah menjadi isu besar di negara ini sejak berdekad lalu. Umum mengetahui kesannya boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan fizikal, mental emosi dan tingkah laku. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK sentiasa memandang serius isu penyalahgunaan dadah dan giat melaksanakan pelbagai program. Antaranya program rawatan dan pemulihan dalam komuniti RPDK yang berjaya memulihkan 70% daripada 44,754 orang penagih dadah daripada kembali terbabit dengan penyalahgunaan bahan terlarang. AADK turut melaksanakan program pencegahan melalui model iCegah meliputi aktiviti pendidikan pencegahan dengan pembabitan secara umum, selektif dan fokus bagi membanteraskan penyalahgunaan dadah terutamanya dalam kalangan belia. Untuk rekod, antara jenis dadah yang kerap disalahguna untuk negara ini termasuklah metapetamin, kokain, ketamin, heroin dan amfetamin. Selain itu, penyalahgunaan pil ekstasi bagi tujuan khayal dan marijuana atau lebih dikenali sebagai ganja yang mempunyai kompaun psikoaktif utama tetrahydrocannabinol juga menjadi ancaman kepada negara. Seterusnya, wartawan Syaza akan melanjutkan tentang wang haram. Terdapat pelbagai cara dilakukan sindiket untuk mencuci duit haram bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Namun, proses mencuci duit itu dilakukan melalui 3 tahap, iaitu penempatan, pelapisan dan integrasi. Tahap pertama dikenali sebagai penempatan. Memandangkan pengubahan wang haram membabitkan perniagaan, iaitu wang diperoleh hasil aktiviti haram yang besar, wang ini akan dilaburkan menerusi sistem kewangan yang sah. Ini adalah pergerakan tunai daripada sumbernya. Pelapisan adalah konsep menerusi proses pusingan pelbagai tingkat yang kompleks termasuk menjadikan wang haram dengan memisahkan wang diperoleh melalui cara haram dengan mewujudkan lapisan yang kompleks dalam urus niaga kewangan. Tujuan utama pelapisan dilakukan ialah untuk menjauhkan wang berkenaan daripada sumber asalnya. Pada peringkat ini, penjenayah akan mengeluarkan wang simpanan mereka secara berulang kali melalui pelbagai bank yang berbeza termasuk offshore bank di negara berbeza menggunakan syarikat palsu tanpa aset atau operasi. Hawalah adalah sistem penghantaran wang melalui kaedah bawah tanah, iaitu tanpa melalui lingkungan sistem perbankan atau syarikat kewangan rasmi. Status transaksi pemindahan wang yang tidak meninggalkan sebarang rekod atau dokumentasi dibimbangi digunakan untuk tujuan penjenayah seperti penghantaran wang haram, pembiayaan keganasan, pembayaran kegiatan jenayah dan aktiviti pemutihan wang haram. Terima kasih kepada wartawan Syaza. Penyelundupan barangan secara haram merupakan satu bentuk aktiviti ekonomi haram yang boleh memberi kesan sira kepada ekonomi dan keselamatan sebuah negara termasuk Malaysia. Baru-baru ini, 9 motosikal berkuasa tinggi yang dipercayai cuba dibawa masuk dari Thailand tanpa sebarang dokumen pembayaran cukai atau permit import sah disita selepas Jabatan Kastam Diraja Malaysia Polis menahan seorang lelaki di komplek imigresen, kastam dan keselamatan dan kuarantin atau dinamakan sebagai ICQS di Wang Kelian. Jumaat lalu, Pengarah Kastam Polis Ismail Hashim berkata, kejadian berlaku pada jam 5 petang apabila anggota cawangan penguasaan Padang Besar melakukan pemeriksaan terhadap 9 motosikal berkuasa tinggi yang dibawa menggunakan sebuah lori kecil di lorong masuk ke negara ini. Juga wakil syarikat pengangkutan tempatan berusia 37 tahun tanpa sebarang dokumen pembayaran cukai atau permit import sah. Suspek ditahan dan semakan mendapati motosikal ini baru sahaja selesai menjalani perlumbaan sirkit di Buriram, Thailand. Pemilik juga dipercayai berasal di beberapa negara di Eropah dan Hong Kong. Katanya,
Pihaknya percaya suspek menggunakan modus operandi mengikrarkan motosikal itu untuk perlumbaan di litan di negara ini, yang mana ia hanya dibawa menggunakan lori pengangkut secara off-road. Sampai di sini saja. Seterusnya, wartawan Putri akan melanjutkan tentang pelacuran. Terima kasih wartawan Aini Sofia. Seterusnya adalah pelacuran. Pelacuran ialah penjualan khidmat seksual seperti seks oral atau hubungan seks, biasanya untuk wang, namun kadang-kadang juga untuk dadah, barang kemas ataupun hartanah. Seseorang yang mengajarkan diri ini disebut sebagai pelacur. Pelacuran adalah cabang industri seks yang selari dengan pornografi, tanda telanjang dan bahkan semua mata pencarian yang berkaitan dengan eksploitasi, aktiviti seksual dan persembahan yang berkaitan dengan seksualiti untuk menghiburkan orang lain. Selain itu, pelacuran banyak bertumpu di kota-kota raya yang membangun pada abad ke-19 seperti Georgetown, Singapura, Surabaya dan Batavia. Memenuhi permintaan dari pegawai dan askar kelasi jajahan barat dan buruh lelaki, pendatang Asia tidak sahaja dengan bekalan cadu, tetapi juga pemudi-pemudi Semenanjung, Melayu, Jawa, Sumatera sampai sejauh tanah besar China dan Jepun. Ia berkurangan dengan bertambah majunya hubungan pengangkutan sedunia seperti penciptaan kapal wap, bekerja tinggi dan pembukaan tersen Swiss. Terima kasih kepada wartawan Putri Imani. Baik, seterusnya operasi besar-besaran buruh pekerja tanpa dokumen di Iskandar Putri, Johor Bahru. Seorang pengurus ditahan kerana disyaki menggajikan 4 warga asing yang tidak mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah menerusi pemeriksaan di Pondok Pengawal Keselamatan di kawasan perumahan Mutiara Rinis, Kudai semalam. Ketua Polis Daerah Iskandar Putri, Assistant Commissioner Zulkhairi Mukhtar berkata, pemeriksaan pertama dijalankan pada jam 11.30 pagi. Itu mendapati 2 pengawal keselamatan warga Pakistan berusia 24 dan 34 tahun gagal menunjukkan permit kerja yang sah. Seorang lelaki yang juga pengurus berusia 32 tahun ditahan ketika berada di lokasi yang sama kerana melanggar syarat lesen agensi persendirian dan menggajikan pekerja warga asing tanpa permit. Susulan itu, polis membuat tangkapan kedua kira-kira jam 11.30 malam. Hari sama ke atas 2 lagi pengawal keselamatan warga Pakistan dan India, masing-masing berusia 23 serta 20 tahun, bagi kesalahan sama. Sekian laporan berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Nurul Najwa Kuratulaini, pembawa acara Pekerja Asing Tanpa Dokumen petang ini. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat petang.